sembara tampil menawarkan ataupun tampil dengan niat untuk memeriahkan industri hiburan di negara ini. Ini simbolik pada pembantu pada malam ini. Satu detik yang cukup bersejarah, kita beri tepukan gemuruh untuk Tuan Dr. Saya senang sekali bisa menjadi bagian dari sebuah proyek Mat Kilau ini, karena kita tahu bahwa Mat Kilau ini tidak hanya merupakan sebuah film cerita, tapi juga ini sebuah sejarah. Jadi saya berharap Mat Kilau ini tidak saja menjadikan hiburan, tapi juga bisa memberikan sebuah arahan, arti tentang sebuah semangat, arti tentang sebuah perjuangan, dan arti suatu keberhasilan. Saya berlaku sebagai toga. Mudah-mudahan toga bisa menjadi media yang akan bisa lebih menampilkan bagaimana ketangkasan sosok Mat Kilau yang diperankan oleh Datuk Adi Putra. Sebuah kehormatan saya bisa berlakon bersama beliau. Terima kasih untuk semuanya, untuk Mat Kilau, untuk Syamsul Yusuf. Harapannya untuk film Mat Kilau? Harapan saya untuk film Mat Kilau ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat di Malaysia, dan ini tidak saja mudah-mudahan menjadi sebuah tontonan, tapi bisa menjadi sebuah tuntunan yang bisa mengajarkan arti sebuah semangat, arti sebuah perjuangan, dan arti sebuah keberhasilan. Kamu dah dengar cerita pasal Datuk ni? Itulah. Macam biasa, sejak PKP kita dikurung selama 2 tahun, tapi saya masih lagi aktif ketika itu, alright, dalam keadaan yang terkengkang begitu. Alright, sekarang dah terbuka, so it's just back to back. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ya. Tapi apapun, saya macam itu lah, biasa. Ya. Saya sedar diri, sedar ruang bahawa saya hanya manusia biasa yang ada kelemahan dan cuba memperbaiki diri saya. Macam biasa. Ya, ini saya cerita sikit cerita mengenai Mat Kilau ni, dan kenapa masyarakat terutamanya golongan muda menonton film ini. Ya. Kita tahu Mat Kilau ini adalah filem sejarah. Ya. Kita tahu kalau Mat Kilau berjuang menentang penjajah. Ya. Sekarang kita visualkan di layar perak, jadi anda saksikan sendiri. Kalau ini tak dapat membangkitkan semangat kita, tak tahulah cakap apa lagi dah, ya. Jadi saya harap dengan ada filem ini dapat memberikan kita satu semangat bahawa inilah tanah air kita yang harus kita pertahankan. Ya. Kita harus mencintainya, ya. Dan tanah air kita dalam kajian masyarakat majmuk, kita harus menghormati antara satu sama lain supaya negara kita menjadi aman, damai, ya, dan dihormati oleh dunia luar, insya-Allah. Ya, harapan saya pada peminat-peminat filem Melayu saksikan filem Mat Kilau ini, kerana ini adalah satu ukuran, ya, daripada buah tangan daripada saudara Syamsul Yusuf. Dari sini kita tengok di mana kemampuan beliau, ya, sama ada kita jadikan sebagai satu ukuran untuk kita, satu titik tolak untuk kita mulakan seterusnya, kita teruskan perjuangan ini selepas ini, ya. Jadi tahniah kepada Syamsul Yusuf, ya. Anda telah berikan satu kelainan, ya. Trailer pun dah memberikan satu semangat, impak yang kuat. Jadi kepada anda di sana, jangan lupa saksikan Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan di panggung GLC berdekatan di rumah anda. Datuk, Syamsul ada beritahu tak kenapa dia nak sangat Datuk yang bawakan watak Mat Kilau? Wallahualam, hanya dia saja yang tahu. Saya cuma sebagai seorang pelakon yang ditawar, kan. Tetapi mengapa dia memilih saya, itu saya rasa hanya diri empunya badan saja yang tahu, dan apa-apa pun atas atas izinnya. Tapi kalau dia beritahu tak kenapa dia sampai 2 kali kan Datuk tolak, sama mesti ada reason kenapa dia nak Datuk yang bawa watak Mat Kilau? Saya tak boleh mengangkat bakul memikul sendiri, tetapi pernah beliau berkatakan kamu sesuai, itu saja ayat dia. Jadi yang selanjut dan seterusnya itu saya rasa mempunyai badanlah lebih sesuai untuk memberikan kenapa saya dipilih ataupun diberikan watak Mat Kilau kepada saya untuk membawanya. Datuk, apa komen Datuk bila sebelum ni ada juga cakap-cakap netizen yang pertikaikan negara kelahiran Datuk
iaitu di Singapura untuk bawakan watak pahlawan dari tanah Melayu kan. So, mungkin Datuk ada komen tentang isu? Saya tak ada komen, tapi saya bersyukur dan terima kasih kepada mereka kerana bila mereka memberikan satu komen, bagi saya sungguh terharu kerana komen itu adalah satu prihatin bagi saya. Okey, Abang Adiputra, kita daripada tim Salam daripada Kuala Lumpur will be on air in Bernama TV. So kita nak ucap tahniah untuk Abang Adiputra. So dalam banyak-banyak scene untuk hari ini kan kita nampak kat layar, siapa yang paling mencabar Abang Adiputra? Yang mana yang paling mencabar sekali? Sebenarnya semua babak dalam filem Mat Kilau ni sangat mencabar. Semua babak. Tetapi ada satu babak tu saya dengan Beto tu saya terpaksa pegang dia setelah melihat sendiri kan atas kematian siapa. Tetapi dalam di situ kita boleh melihat tanpa kata-kata tetapi mata yang berkata-kata, dan nafas di dada itu sendiri pun berkata-kata. Saya rasa itu yang paling mencabar daripada sudut bukan saja luaran tetapi malah dalaman. Dan kalau dari segi persediaan sebelum mulakan ini, persediaan kita mengambil 2 bulan untuk mengambilkan satu rehearsal dan sebagainya. Tetapi bagi saya apa-apa pun saya tetap bersyukur. Bukan mudah kerana nak menyarungi perwatakan Mat Kilau ni bukan sekadar pakaian, bukan sekadar lakonan, bukan sekadar lontaran bahasa, menggerakkan tubuh badan, aksi. Jadi saya boleh katakan 1000 dalam satu. Dan bagi saya kita harus banggalah kan. Kenapa kita harus bangga? Belum ada lagi filem yang sebegini selepas saya rasa Lieutenant Adnan kan. Tidak ada. Jadi kita harus bangga, bukan kita nak bandingkan daripada negara-negara lain. Negara lain mempunyai cita rasa mereka yang tersendiri, tapi kalau kita tidak menyokong dan bangga atas kapasiti ini, siapa lagi yang akan membawakan ke depan kalau bukan kita sendiri? Okay, Datuk, scene Datuk dengan Yayan kan, sukar tak untuk menghasilkan scene itulah yang very intense? Alhamdulillah, Yayan saya sangat kagumi dan saya sangat hormati. Seperti mereka di luar sana pun tahu siapa Yayan Rian, dan mempunyai asas dan juga koreografer segi bela diri. Jadi kalau babak aksi itu bagi saya bukanlah kata tu mudah, tetapi dengan beliau tu untuk bersparing bersama tu alhamdulillah dipermudahkan kerana dia tahu berbeza orang yang berlawan berentap dan berentap dalam filem tak sama, sebab kita di dalam berentap di dalam lakonan. Banyak taktik untuk scene fight? Alhamdulillah tak banyak, sebanyak 3 sajalah. Kalau 30 tu gagal lah. Okay, last question. Terus nak bagi orang lain kan. So last question Dari segi dialog tu kan macam kita tengok dia macam ada rhyme, dia macam not the normal dialog kan, macam apa ada tak macam ada tak berkali-kali macam susah nak hafal benda tu sebab dia macam bukan normal dialog. Alhamdulillah kita tidak menggunakan istilah hafal sebagai seorang pelakon, tapi itu terpulang kepada individu. Bagi saya memahami itu adalah lebih yang terbaik dan padat untuk kita memahami setiap dialog yang kita lontarkan. Dan segi alunan ataupun lenggok itu sendiri, saya rasa itulah dia Mat Kilau, bukan saya, bukan Adiputra yang berada di situ. Itu pun salah satu yang harus saya separatekan daripada diri saya sendiri. Kalau saya bertutur, inilah saya bertutur. Tetapi kalau Mat Kilau mungkin tuturnya begitu, tapi orang tidak menggambarkan sebab tidak ada footage bagaimana percakapan beliau ketika era ataupun berumur usia 20-an, 30-an, 40-an dan seterusnya. Kalau ada, tampilkanlah di depan. Samsul Yusof saya anggap sebagai seorang pengarah gila kerana semua benda dia buat. Dari seawal menulis skrip
kepada mengarah pelakon-pelakonnya, dan juga dia juga yang handle kamera dari sudut pergerakan dan sebagainya. Dia juga yang potong dan sambung segala scene, maksudnya edit, semua dia buat. Jadi saya benda-benda tu membuatkan saya rasa wow, dahsyat untuk seorang seperti dia menghabiskan jiwa raga dia untuk menghasilkan naskah filem Mak Kilau ni kan. Bukan senang, tak cukup tidur, tenaga, makan, minum, semuanya dia sanggup ketepikan dulu untuk menjayakan naskah filem Mak Kilau ni. Jadi saya cukup hormat pada dia. Ya. Cerita dekat lokasi? Masa kat lokasi dia sangat spesifik. Bila kita sebut pasal semua benda dia buat, maknanya dari situ kita dah tahu yang dia sangat detail. Bila kita sebut pasal detail, maksudnya kita dah tahu kat situ dia sangat serius apabila dari set penggambaran. Tapi serius itu ataupun kita faham sebab dia dah tahu apa yang dia nak kan. Jadi dia nakkan seluruh tim tim production tu bergerak sebagai satu unit untuk mencapai apa yang dalam kepala dia. Sangat pengalaman yang sangat baik untuk saya lah, melihat cara beliau bekerjasama dan kita bekerjasama. Ya. Abang itu saya ada soalan ni. Kita dah lama, industri kita dah lama tidak ada mengeluarkan naskah seperti ini, epic dan juga historical punya filem. Tapi kali ini Mak Kilau pula dikeluarkan dan ramai yang kata this is the most movie yang kata orang tunggu-tunggu. Betul. Dan orang harapkan ia sangat-sangat boleh memberi impact kepada kita punya penonton. So how do you see this situation? Saya tak tahu macam mana korang rasa, okey ke tidak untuk tayangan daripada penonton. Itu sebenarnya. Memang kan? Kami pun tunggu-tunggu juga. Sebab dah lama sangat tak tengok. Jadi boleh melihat pada itu, saya harapkan itu mungkin rasa yang sama yang kita tengok kan. Memang kita sedia maklum kita dah lama kali terakhir mungkin Lieutenant Adnan Meromawasa Lieutenant Adnan kan. Jadi saya percaya memang penonton dahagakan mendambakan naskah-naskah sebegini dan keluarnya filem Mak Kilau pada 23 Jun nanti juga saya mengharapkan akan menjadi momentum buat buat untuk orang ramai untuk kembali ke panggung, kembali percaya untuk tak ada rasa takut-takut untuk pergi ke panggung lagi akibat Covid dan sebagainya kan. Jadi saya mengharapkan dengan filem ni momentumnya jadi lebih baik dan industri perfilman akan rasa tak lah, maksudnya tak ada rasa nervous kalau nak buat filem seterusnya kan, apabila melihat kepada penonton-penonton yang nak kembali ke panggung nanti untuk menonton. Adakah abang rasa sebenarnya memang kita punya industri ketandusan dengan idea ataupun orang kita punya filem ataupun kita punya skrip tidak berani nak hasilkan? Itu dia sebenarnya. Itu sebenarnya. Kebanyakan ialah apabila kita cakap pasal filmmaking, dia akan kembali kepada dia akan kembali kepada bisnes kan. Filmmaking adalah bisnes, perniagaan. Tak ada penerbit yang mahu mengeluarkan naskah yang merugikan mereka. Dan untuk mengeluarkan ataupun membuat filem-filem epik sebegini memerlukan belanja yang besar, research yang betul-betul, dan paling utama sekali adalah dari sudut kosnya kan. Untuk mendapatkan tulisan yang baik, skrip yang baik, kita kena bayar penulis yang baik kan. Untuk mendapatkan visual yang cantik, kita kena bayar. Jadi benda-benda tu yang mungkin membuatkan penerbit berasa mungkin kalau aku buat aku takut tak jual kan. Itu dia orang punya kegusaran utama mungkin. Jadi saya mengharapkan agar adanya filem Mak Kilau ni, pembikin lain lebih bersemangat untuk membuat filem-filem epik yang lebih baik. Mudah-mudahan kan, mudah-mudahan cuba dan berani ambil risiko itulah maksudnya. Betul, ada mungkin keinginan mungkin tengok filem ni menang banyak award, bawa mungkin ke luar negara. Okey. Saya tiap kali saya menjayakan sesuatu naskah ataupun tanggungjawab ataupun projek, saya tidak pernah mengharapkan untuk apa-apa anugerah untuk diri saya lah maksudnya. Namun saya tetap mengharapkan yang terbaik untuk filem ni.
pergi bertebaran selagi jauh pelosok dunia, alhamdulillah lagi baik. Semestinya saya mendoakan yang baik kepada naskah filem Mak Kilau ni. Untuk diri saya secara individu, saya cuma mengharapkan ataupun berdoa agar penonton menerima hasil kerja saya, dan dengan itu mudah-mudahan mengajak kawan-kawan ataupun keluarga terus menonton filem ini. Filem ini adalah yang paling utama untuk saya, bukan diri saya. Ya. Tiga benda yang wajib menjadi sebab utama penonton-penonton semua yang datang ke pawagam menonton filem ini bagi betul macam mana secara ringkas. Okey, pertama sekali kita filem Mak Kilau ni adalah filem mengangkat ketokohan beliau, ketokohan Allahyarham Mak Kilau. Bukan saja Allahyarham Mak Kilau, tetapi juga pejuang-pejuang kemerdekaan yang menentang yang menuntut keadilan, yang menuntut kemerdekaan pada dikala itu. Jauh sekali menghina mereka ni, ketokohan ini. Jadi itu yang paling penting sekali, kita mengangkat mereka. Jadi kita perlukan sokongan ramai untuk menonton. Yang kedua, kita berkongsi semangat perjuangan mereka, pergumulan mereka. Kerana saya percaya apa yang kita ada sekarang adalah hasil daripada perjuangan mereka. Kita takkan dapat apa yang kita ada sekarang ni kalau tak kerana mereka. Yang ketiga, mereka kena menonton ni untuk mungkin dapat membina kembali jati diri kita yang mungkin dah semakin, bukan berkurang, saya tak nak sebut sebagai berkurang, tapi yang mungkin diambil sambil lewa mungkin kan. Jadi saya mengharapkan apabila penonton menonton filem Mak Kilau ni, mereka kembali kepada akar umbi, kan, menghargai budaya kita yang cukup kaya, dan semangat orang kita, mudah-mudahan. Bila Fatah Amin dapat tahu Fatah Amin akan memegang watak Awang ni, ada apa-apa persediaan tersendiri yang Fatah Amin buat? Macam saya dah sebutkan tadi, memang banyak persediaan saya buat. Preparation dia macam, alhamdulillah, sebab dulu saya dah belajar silat daripada sekolah. So dari segi belajar untuk training silat, untuk fighting silat yang kita tengok dalam filem ni memang dah ada basic tu. And then mostly fighting kalau tengok memang saya Ida belajar silat. Ada juga double. Tapi boleh saya cakap fighting 80% saya buat. 20% je yang setakat lompat tu je. Yang lain semua tu saya belajar silat ke? Daripada sekolah lagi. Daripada sekolah lagi saya belajar silat. Cuma saya tak pernah cerita atau tak pernah bagi tahu, tak pernah post lah. Tapi alhamdulillah bila dapat peluang berlakon untuk tunjukkan skill tu, berjaya lah, alhamdulillah lah kan. So kita akan lihat Fatah Amin banyak lagi in action movie after this. Kalau dapat diberi peluang, insya-Allah ada rezeki. Itu yang saya mahukan. Okey, terima kasih. Sekolah rendah ke sekolah menengah? Sekolah menengah.